Subhanahu wa ta'ala kenalkan kepada kita, iaitulah al-khawf, rasa takut. Rasa takut, rasa bimbang. Ada di kalangan kita yang bimbang dengan bimbang dengan jangkitan kuman, mengambil langkah-langkah berjaga-jaga. Apa makna bila kita ambil langkah berjaga-jaga? Makna kita sedang bimbang. Virus itu mungkin akan menjangkiti kita, menyakiti orang di sekeliling kita. Ataupun apabila orang di sekeliling kita sudah dijangkiti, kita bimbang dia jangkit kepada kita. Ataupun apabila kita sudah dijangkiti, kita bimbang menjangkiti orang di sekeliling kita. Jadi kebimbangan itu sentiasa ada. Sebenarnya itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun cara bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan ditimpakan ataupun ditimbulkan, dirasakan kepada kita rasa takut. Kemudian al-ju', kelaparan. Kelaparan ini bukan sekadar kelaparan ataupun kebuluran seperti mana yang dirasai oleh saudara-saudara kita di Afrika dan sebagainya. Tetapi juga antaranya kekurangan makanan, kekurangan makanan dan termasuk juga kelaparan ini. Hari ini jika kita disidangkan dengan harga barang yang tinggi, sayur pun dah nak sayur pun dibincangkan harganya, tuan-tuan. Jadi maknanya itu juga punca-punca, walaupun kita tak sampailah kebuluran, tetapi bila harga makanan tinggi, untuk mendapatkan makanan ini mungkin orang-orang yang mempunyai duit. Kalau kurang duit, maka kuranglah capaian kita untuk mendapatkan makanan itu. Maka kelaparan itu juga ujian daripada Allah. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Kekurangan harta benda, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa ni khusus kepada kematian lah. COVID ni memang sinonim dengan kita kata salah satu daripada agen berkesan yang Allah Subhanahu wa ta'ala hantar kepada manusia untuk menjadi alasan, menjadi kita kata sabab Allah Subhanahu wa ta'ala nak ambil nyawa manusia. Kalau sebelum ada COVID ni mungkin ada orang kata mati kerana darah tinggi, kencing manis, sakit jantung. Tetapi COVID ini dia agen baru untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alasan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala nak ambil nyawa kita. Kemudian wasamarat, buah-buahan. Buah-buahan antara yang Allah Ta'ala uji adalah kekurangan dari segi buah-buahan. Iaitu salah satu daripada sumber makanan kita. Tetapi dalam kita kata dalam kesedihan, dalam kebimbangan kita, dalam susah hati itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, berilah khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Bersabar dalam ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini. Sebab itu tajuk yang Tuan Haji Amir berikan ni satu tajuk yang hebat. Saya kata Tuan Haji Amir cari tajuk satu nak bagi tazkirah ni apa ya. Tuan Haji Amir dia hebat dalam bahasa Melayu ni kan. Dia kata Ustaz tajuk dia bahagia dalam sendu Ustaz. Hebat tajuk ni bahagia dalam sendu kan. Maka saya pun cuba tengok rupa-rupanya memang tajuk ni sebenarnya bukan baru. Cuba Tuan Haji Amir bagi tajuk tu agak agak syahdu lah dengar dia, bahagia dalam sendu. Tetapi sebenarnya kalau kita buka Al-Quran, buka hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala dah sebut. Orang beriman ni dalam menghadapi kesusahan, ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya di sana boleh mengutip mutiara-mutiara bahagia, mutiara-mutiara pahala, mutiara-mutiara kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. So bila Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita ujian, orang normal bila ditimpa ujian susah dia akan sedih. Itu normal. Tak normal lah kalau orang ditimpa susah dia seronok. Dia seronok. Kenapa ketawa ni? Saya tahu kematian anak. Tu ketawa. Ya, ketawa. Kita kata mungkin satu benda yang pelik lah. Atau mungkin masalah. Mungkin ada satu dua wire yang terputus daripada saraf dia lah. Sebab tu bila dia mati, orang mati dia ketawa.
Yang maksud bahagia ni bukannya bila berlaku kematian, berlaku kita kata kehilangan harta benda, dia gembira. Tidak. Yang dikatakan bahagia bagi orang mukmin ni ialah yang paling besar sekali ialah dia bersabar dengan ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak lagi bahagia yang boleh diperolehi oleh orang-orang yang beriman walaupun melalui saat-saat getir, saat-saat duka. Ya? Orang beriman masih lagi boleh berbahagia ataupun masih lagi berada dalam keadaan bahagia. Macam mana bahagia tu orang beriman? Yang pertama, saya cepat kutip ni, iaitu bila kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa bahagia bila kita sebagai orang beriman ni sedar bahawa datang dan pergi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagia. Bila sesuatu hilang daripada kita, kita sedar bahawa yang Allah datangkan kepada kita ni rupanya dia milik Allah. Dan bila Allah ambil balik, maka kita sedarlah bahawa dia datang daripada Allah, dia kembali kepada Allah. Sebab tu bila kita kehilangan sesuatu ataupun ditimpa musibah, kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah datang dan kepada Allah lah dia akan kembali. Termasuk diri kita sendiri pun, kita datang daripada Allah, kita kembali kepada Allah. So kesedaran bahawa kita datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah, ataupun perkara-perkara ataupun benda-benda datang kepada kita kemudian diambil balik oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa dan kesedaran itu adalah satu kebahagiaan bagi orang yang beriman. Yang tak bahagianya kalau tak sedar. Allah bagi kepada dia tak sedar bahawa itu dikurniakan Allah. Kemudian bila diambil oleh Allah, dia masih tak sedar bahawa yang ambil itu Allah. Yang ambil itu Allah. Sebagai pemilik mutlak kepada harta benda dan juga jiwa kita, Allah adalah pemilik mutlaknya. Yang kedua, tak payah sebutlah, sabar dengan ujian Allah. Sabar dengan ujian Allah adalah satu kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa Allah uji kita? Kenapa Allah uji kita? Yang pertama, sempat saya kutip daripada kalam-kalam ulama. Antara dia kata Allah uji kita supaya Allah nak mengampunkan dosa kita. Tapi janganlah minta Allah uji, kerana kemungkinan Allah uji itu adalah berdasarkan kemampuan kita, dan juga kita kata tahap kesabaran kita. Jangan minta Allah uji, tak perlu kita minta Allah uji. Cuma kita bila Allah uji, kita cuba bersabar kerana Allah uji kita untuk mengampunkan dosa kita. Allah uji kita untuk mengetahui berapa, sejauh mana tahap kesabaran kita. Dan yang penting, antara tujuan Allah uji kita kerana Allah sayang kepada kita. Allah bila sayang kepada hamba-Nya, dia akan uji. Dia akan uji kita. Jadi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita terima sebagai salah satu daripada tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Sebagai ujian saja. Yang seterusnya, bahagia di mana bila Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kesusahan, dengan derita, dengan duka cita ini? Bahagianya letak pada redha. Redha. Kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Saya suka bawa satu kisah seorang wali Allah yang dia nak cerita pasal redha ni. Seorang waliullah bila anak dia meninggal dunia. Anak dia meninggal dunia, dia menangis sehingga mengalir air matanya, menitik air matanya. Kan? Lalu orang bertanya kepada dia, kamu waliullah yang hebat. Kamu seorang wali Allah yang hebat. Kenapa bila anak kamu meninggal dunia, kamu menangis? Kamu cium anak kamu yang meninggal dunia itu dengan menangis. Adakah kamu tidak redha dengan ketetapan dan ketentuan Allah bahawa anak kamu ni sudah meninggal dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawab dia, adapun aku menangis, adapun kematian anakku ini, aku redha. Kerana dia adalah keputusan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun aku menangis ini kerana aku seorang bapa. Aku seorang bapa. Ini anak yang mati ni anak aku. Jadi bila aku seorang bapa, aku menangis ni kerana
anakku sudah meninggal dunia dan aku ada perasaan sayang kepada anakku. Adapun anakku meninggal tu aku redha. Itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun redha dengan ujian sakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita bukanlah bermakna kita redha penyakit tu ditimpakan kepada kita tanpa kita berusaha untuk mengobati. Berusaha untuk mencari ubat, berusaha untuk merawat, tidak menghalang daripada ataupun tidak menghilangkan kita kata sifat redha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. So jangan kata sebab apa pergi berubat, sebab apa pergi buat rawatan, ni tak redha dengan Allah Subhanahu wa taala timpakan sakit kepada dia. Tidak. Redha dengan pergi buat rawatan, pergi cari tak kiralah ubat, makan ubat dan sebagainya, itu adalah satu kita kata dia berada dalam kotak yang lain. Redha kotak yang lain, cari ubat untuk rawatan dia juga termasuk di bawah redha. Dia tidak kita kata tidak menghilangkan redha kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menimpakan kepada kita sakit ataupun menguji kita. Yang seterusnya yang seterusnya iaitu kita dalam derita ataupun dalam duka cita yang ditimpakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagianya di mana? Bahagianya bila ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Maknanya kita kembali kepada Allah, berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ditimpa musibah, kita berdoa kepada Allah. Antara doa kepada Allah, kita selalu yang kita diajar doa baru pun kan. Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah, bantulah kami daripada penyakit ini, hilangkanlah penyakit ini. Itu makna kita sedar bahawa Allah menguji kita dan kita antara bahagianya ialah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan kita tidak berusaha, kita berusaha juga kan. Dengan reaksinya, dengan adalah orang kata makanannya, dengan cara kita mencegahnya, pakai pelitup mukanya, sanitasi tangannya, basuh tangannya dan sebagainya, penjarakan sosialnya. Itu semua adalah pencegahan, termasuk di dalam perkara-perkara yang bahagia kerana kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara doa yang masyhur yang disebut dalam sebuah hadis, Nabi kata ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Nabi kata tidaklah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya satu musibah melainkan dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia berdoa, ya Allah, berikanlah aku ganjaran pada musibah aku ini dan gantikanlah aku lebih baik daripadanya. Dan melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada dia atas musibah yang ditimpakan kepadanya itu, dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan yang lebih baik daripada itu. Insya-Allah apabila kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, kita berdoa dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, walaupun saya punya turutan ni tak berapa tersusun, yang terakhir bila kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala ialah bahagianya ialah kita semakin memperhebatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan bukannya bila kita ditimpa musibah ni kita semakin jauh. Sebenarnya cara Allah Subhanahu wa taala uji kita ataupun bila kita ditimpa musibah ni sebenarnya satu perkara yang sangat baik bagi kita ni, orang awam ke, orang biasa ke, ataupun orang alim ke. Hebatnya ialah bila timpa musibah ni kita semakin dekat kepada Allah. Kan? Contohnya bila kita terlantar di katil, rajin sebut Allah. Kan? Rajin berazam nak buat ibadah. Kan? Tapi kalau kita ditimpa kesenangan, kadang-kadang terlupa. Sebab tu ujian kesenangan tu sebenarnya lebih susah
berbanding dengan ujian kesusahan. Allah, sentiasa sebut Allah kan. Sehingga kan saya bila dengar orang main, bila pergi main badminton pun, nak ambil bola yang susah, Allah. Kan? Kalau dah sebut Allah tu memang susah nak ambil bola tu. Kan? Tapi kalau masa boleh smash orang, masa nak smash, masa nak buat jumping smash tak sebut Allah pun. Kan? Tapi masa nak ambil bola, ni Hafiz masuk dah. Bila nak ambil bola yang susah tu kan, bola yang sampai nak kena terbang, bukan terbang ke atas, terbang ke lantai. Allah. Bila Allah tu seolah bola susah. Memang sebenarnya ujian susah tu saja sebut Allah. Kan? Tapi kalau ujian yang senang, susah kita nak sebut Allah. Jadi mudah-mudahan ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita memberikan kebahagiaan dan keuntungan kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Jangan kita lihat bahawa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai satu, kita kata, yang nak membinasakan kita, yang nak merosakkan kita. Sebenarnya satu ujian di mana di sana banyak kebahagiaan yang boleh kita perolehi kepada yang kehilangan saudara mara, kehilangan ibu mertua, kehilangan ibu dan sebagainya, ataupun yang sedang bertarung dengan jangkitan-jangkitan yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kadang kita sebut mudah-mudahan diberi kekuatan. Tak kena lagi ke ustaz, tak apalah kan. Kena ke ustaz nanti mungkin. Sebab tu saya kata ujian ni Allah Subhanahu Wa Taala uji kita berdasarkan tahap keimanan, tahap kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diuji kepada kita. Jadi kita sebut kepada yang kehilangan adik-beradik, yang kehilangan saudara ni, mudahan mereka bersabar, dan mudah-mudahan nanti kalaulah sampai masa giliran kita kan, orang kata hari ni hari hang, esok tak, hari aku belum tentu bila. Nanti mudah-mudahan bila sampai hari kita nanti dapat juga kita kata-kata semangat daripada kawan-kawan, daripada sahabat-sahabat. Seperti mana kita sebut kepada sahabat-sahabat bila diuji dengan kehilangan nyawa dan ujian sakit dan sebagainya, kita sebut begitu. Mudah-mudahan kita harapkan juga kata-kata semangat untuk kita kuat apabila kita juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar itu Tuan Haji Amir yang dapat saya kongsikan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak mengisi dan juga menambahlah, kita kata, koleksi panduan, koleksi kekuatan rohani kita bersama, insya-Allah. Baik, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang, sekasar bahasa, bergurau dan sebagainya adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Ambil yang baik, buang yang keruh, insya-Allah. Diserahkan kepada Tuan Haji Amir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.